Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Hana Ismail dalam Tijarah, program Cakna Kewangan Islam anda. Baiklah, suatu masa dahulu, kad kredit hanya digunakan oleh golongan atasan atas faktor kerumitan yang perlu dihadapi untuk melanggannya. Namun tidak lagi sekarang. Dengan gaji serendah RM2,000 sebulan, masyarakat sudah boleh memilikinya. Namun sejauh manakah penggunaannya mampu dikawal dalam memenuhi kehendak gaya hidup moden dan mewah? Menurut Sinar Harian, Menteri Keuangan Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz melahirkan kebimbangan apabila 47% belia Malaysia mempunyai hutang kad kredit yang tinggi berdasarkan data perangkaan Bank Negara. Di saat penularan wabak COVID-19 yang semakin meningkat hari demi hari, adakah penggunaan kad kredit merupakan satu keputusan yang bijak dalam meneruskan kelangsungan hidup? Dan sejauh manakah urusan jual beli menggunakan kad kredit ini dibenarkan dalam Islam? Dan bagi merungkai segala persoalan, kita jemput ke Tijarah Profesor Madya Dr. Aznan Hassan selaku pensyarah Institute of Islamic Banking and Finance, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, Prof, sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini mula dikuatkuasakan pada Mac tahun lalu, ya, institusi perbankan giat menjalankan inisiatif keuangan sosialnya dalam membantu masyarakat yang terkesan dengan pandemik ini. Namun, ada sebahagian tawaran yang diberikan sebenarnya menimbulkan tanda tanya kepada kita. Adakah ia benar dapat meringankan beban masyarakat atau sebenarnya sekadar mengambil kesempatan di atas kesempitan yang dihadapi ketika ini seperti kad kredit? Prof, di saat pandemik ini, wajarkah masyarakat menerima tawaran penggunaan kad kredit daripada pihak bank atas alasan untuk kegunaan ketika kecemasan? Dan menurut satu nyataan bersama oleh Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia ABM dan Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia ABIM, institusi perbankan akan menawarkan untuk menukarkan baki tunggakan kepada pinjaman atau pembiayaan selama 3 tahun dengan kadar keuntungan atau faedahnya dikurangkan bagi pengguna kad kredit. Dan bagi pelanggan yang menggunakan kad kredit Islamik ni, adakah mereka juga layak untuk mendapatkan bantuan ini, Prof? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih moderator, terima kasih TV Al Jirah kerana menjemput saya pada hari ini untuk membicarakan tentang satu topik yang sebenarnya amat besar dan amat penting dalam kehidupan kita pada hari ini. Kalau dulu kredit kad ini ataupun kad kredit ini merupakan satu perkara yang dianggap sebagai mewah ataupun luxury, pada hari ini penggunaan kad kredit sudah menjadi satu penggunaan yang terlalu meluas. Ramai orang guna kad kredit. Kadang-kadang orang muda-muda baru mula kerja pun dah mula gairah untuk menggunakan kad kredit. Kad kredit ini sebagai permulaannya, kalau saya boleh nyatakan, ianya merupakan serampang dua mata. Ia boleh digunakan dengan cara yang baik, ia juga kalau disalahgunakan membawa masalah yang besar kepada kehidupan kita. Terutamanya bila mana kita menghadapi suasana-suasana kesusahan, pandemik dan sebagainya. Sebagai menjawab soalan yang pertama dahulu, iaitulah patutkah kita menerima tawaran kad kredit daripada bank atas alasan untuk digunakan pada masa kecemasan? Sebenarnya payah untuk kita nak buat dalam bentuk yang terlalu umum, kerana manusia ni, setiap orang ni mempunyai suasana-suasana yang berbeza-beza. Jadi ada orang yang mungkin jawapan yang terbaik untuk dia jangan ambil langsung. Ada jawapan yang terbaik untuk dia ambil tapi guna dengan berhemah dan sebagainya. Tetapi apa yang saya akan cakap kat sini ialah saya akan bicara dalam bentuk yang umum, dalam bentuk yang menjadi panduan umum kepada masyarakat bila mana mereka berinteraksi dengan kad kredit ini. Kalau boleh saya nyatakan begitu. Yang pertama, kita kena faham bahawasanya bila mana kita sebagai pengguna, kita memohon fasiliti kad kredit, yang pertama dalam konsep Islam ni benda yang paling mudah.
Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika mana dia menceritakan orang yang baik, beliau menyatakan rahimallahu mra'an 'arifa qadra nafsah. Mudah-mudahan Allah merahmati seorang laki-laki yang menyadari kemampuan diri dia. Jadi kalaulah kita mempunyai pendapatan yang satu pendapatan tertentu, janganlah kita mengambil kad kredit ataupun menggunakan kredit melebihi apa yang kemampuan kita. Sebab prinsip asas kredit kad ini ataupun kad kredit ini ialah kita menggunakannya sekadar kita menggunakan untuk kemampuan kita, bukan untuk bermewah-mewah dan bukan untuk menggunakannya orang kata beyond kita punya capability, jauh lebih daripada apa yang kita mampu. Itu yang pertama, itu asas. Kalau kita menggunakan prinsip ini, insya-Allah penggunaan kad kredit tidak akan membawa kesusahan kepada kita. Itu yang pertama. Jadi bila mana kita apply daripada bank, kita mohon kad kredit daripada bank, bank akan melakukan segala penilaian-penilaian tertentu ke atas pemeriksaan penting, ke atas kemampuan kita membayar, kelayakan kita, gaji kita, berapakah sepatutnya dibenarkan kepada kita, limit ataupun bracket yang dibenarkan untuk kita guna, kapasiti yang digunakan dan sebagainya. Selepas daripada itu, bank bertanggungjawab. Ini yang pertama sekali. Bank bertanggungjawab untuk menyatakan kepada kita secara jelas apakah term ataupun terma-terma kepada pemberian kad kredit tersebut. Ini tanggungjawab bank. Dan kita perlu faham terma-terma tersebut supaya kita tidak menyalahgunakan ataupun menggunakan kad kredit ini melebihi tahap kemampuan kita. Kitalah yang akan menggunakan kad kredit ini berdasarkan kepada kemampuan kita. Formulanya simple kepada saya, iaitulah kad kredit bukanlah alat untuk meminjam. Itu yang pertama. Pertama saya sebut tadi, menggunakan kad kredit berdasarkan kemampuan kita. Yang kedua, kad kredit bukanlah alat untuk meminjam. Kad kredit adalah alat. Kalau kita menggunakan menggunakan formula ini, insya-Allah kita akan tak terlebih guna kad kredit. Kad kredit adalah untuk ataupun satu alat untuk memudahkan kita membayar. Bermakna bila mana kita menggunakan kad kredit, jangan sampai pembayaran itu melebihi tempoh yang ditetapkan, 21 hari dan sebagainya. Jangan lebih pada masa tersebut. Jika sekiranya kita menggunakan kad kredit berdasarkan kemampuan, kita tidak menggunakan kad kredit sebagai suatu alat pinjaman. Kita menggunakan kredit hanya sebagai alat bayaran. Umpamanya, kita pada bulan ini kita punya pembelanjaan adalah RM1,000 sebagai contohnya. Maka kita menggunakan kad kredit untuk RM1,000 itu saja. Jangan lebih daripada pembelanjaan kita. Yang menjadi masalah ialah bila mana kita menggunakan kad kredit, kita menggunakannya melebihi pembelanjaan kita. Kita menggunakan dia sebagai pinjaman. Itu yang akan menjadi masalah kepada kita. Kalau kita berdisiplin dalam keadaan tersebut, insya-Allah kad kredit ini akan memberi kebaikan kepada kita. Soalan yang ditanya tadi, patutkah kita mengambil kad kredit ini untuk sebagai kegunaan masa kecemasan? Pada pandangan saya, kad kredit ini jangan kita anggap sebagai suatu alat pinjaman. Kalaulah kita terlalu terdesak, saya mencadangkan untuk kita menggunakan wasilah-wasilah yang lain untuk menampung keperluan kita. Jangan menggunakan kad kredit. Ia bukanlah suatu alat yang baik untuk sebagai suatu pinjaman. Baik. Ataupun sebagai pembiayaan. Baik, Prof. Kita sudah cukup jelas dekat sini bahawa kad kredit ini bukanlah satu alat pinjaman. Itu prinsip asasnya. Kita akan berbincang dengan lebih lanjut lagi selepas ini bersama dengan Prof. Selepas ini rancangan Tijarah. Jangan ke mana-mana, insya-Allah. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan saya Hana Ismail dalam program Tijarah. Baiklah, berdasarkan mesyuarat ke-77 bertarikh 3 Julai 2008 dan mesyuarat ke-78 bertarikh 30 Julai 2008, Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia telah memutuskan bahawa kad kredit yang berdasarkan konsep ujrah adalah dibenarkan dalam Islam. Jadi Prof, apakah sebenarnya prinsip-prinsip yang membezakan di antara kad kredit Islamik dan juga konvensional? Terima kasih. Soalan ini soalan yang pada saya
perlu dijawab kerana dia membawa banyak keliruan kepada masyarakat. Ada yang menyamakan produk Islam, kredit kad Islam dengan kredit kad konvensional. Dia memberikan memberikan perkhidmatan yang mungkin sama, tetapi kontraknya berbeza. Bahkan kalau tuan-tuan melihat dan membuat pembandingan di antara kredit kad Islami dan kredit kad Islami dan konvensional, hakikatnya kredit kad Islami ini lebih memberi value kepada kita daripada segi apakah kelebihan dan kekurangan yang ada. Biar saya buat dalam bentuk yang mudah. Apakah perbezaan-perbezaan di antara kredit kad Islamik dengan kredit kad konvensional untuk pembincangan kita pada hari ini? Pertamanya kita kena faham dalam kredit kad konvensional dianya simple sajalah. Iaitulah bahawasanya dia memberikan pinjaman berfaedah kepada kita. Kita pergi beli barang, contohnya kita menggunakan kita swipe kad kita, maka pada masa tersebut bank telah mendahulukan pembayaran kepada merchant ataupun kepada merchant tersebut wang yang digunakan, dan bank akan minta untuk kita bayar balik kepada bank. Kalau jika sekiranya kita terbayar lambat, maka bank akan kenakan interest kepada kita. Itu secara umumnya. Dan interest ni merupakan interest yang akan kita kata akan berganda-ganda, compounding kita kata, interest atas interest. Sebagai contohnya, kalaulah pada tahun ini kita pada bulan ni kita tak bayar 5,000, kita guna kad 5,000 kita tak bayar. Untuk bulan akan datang kita dikenakan interest katalah RM10, RM50 sebagai contohnya. Pada bulan akan datang dia punya yang menjadi outstandingnya bukan RM5,000 lagi dah, RM5,000 campur 50 dan interest untuk RM5,000 campur 50 tersebut. Itu dia panggil compounding, interest atas interest, bunga atas bunga. Jadi kalau siapa yang berterusan tidak bayar kad konvensional ini akan menyebabkan dia akan compounding, akan interest antar interest sampailah sampai bila-bila. Itu yang pertama. Ini berbeza dengan cara Islam yang dibuat dalam perbankan Islam. Yang pertama, kontrak yang digunakan dalam perbankan Islam adalah seperti mana yang disebutkan tadi, iaitulah kontrak ujrah. Kontrak ujrah ataupun sebagai kontrak pembayaran fee. Macam mana? Kita macam tu juga, kita pergi kepada merchant, kita swipe kad kita, bank tolong bayarkan bagi pihak kita kepada merchant, dan bank akan minta, dan bermakna bank telah memberi hutang kepada kita untuk bayar merchant. Kemudiannya bank akan minta kita untuk bayar balik dalam tempoh tertentu. Jika sekiranya kita lewat bayar ataupun kita tak bayar yang sepatutnya, ataupun kita bayar hanya sekadar minimum saja, umpamanya kita bayar 5% saja, maka pada masa tersebut akaun kita tu bank akan secara berterusan akan menguruskan akaun kita, dan pengurusan akaun tersebut bank akan charge kita fee pengurusan. Tetapi bank tidak akan charge interest kepada kelewat bayar tersebut. Apa bank akan charge kita? Iaitulah bank akan charge kita hanya kepada, kita kata sebagai charge bayaran elewan tu hanya 1% saja. Bank Negara Malaysia, Syariah Advisory Council atau Badan Pengawasan Syariah Bank Negara Malaysia hanya membenarkan bank charge lewat bayar 1% sahaja sebagai mengganti sebagai gantian kepada bank. Kita kata dalam bahasa Arab ni kita namakan compensation, ta'wid ataupun compensation. Hanya 1% saja, dan 1% tersebut tidak boleh dicompoundkan, tidak boleh interest antar interest. Kalau konvensional tadi, interest asal interest, antas interest sampai bila-bila. Bermakna kalau kita ambil daripada aspek tersebut, kredit kad Islami ini dari segi charge yang dikenakan akan lebih rendah. Bukan kerana Islamic Bank ni, tetapi oleh kerana kontrak syariah yang digunakan akan menyebabkan dia berbeza daripada konvensional. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan jangan lupa juga bahawasanya dalam kredit kad konvensional, katalah tuan-tuan tidak bayar beberapa bulan tunggakan, 5-6 bulan tunggakan sebagai contohnya. Kemudian kredit kad tersebut dibatalkan oleh bank. Bank membatalkan kredit kad tersebut. Amount yang tertunggak ataupun jumlah yang tertunggak tadi ni, tuan-tuan akan dikenakan interest atas interest antas interest.
15%, 16% berterusan selagi mana tuan-tuan tak bayar. Ini yang disebutkan tadi menyebabkan berlakunya hutang yang bertambah atas bertambah. Dalam kredit kad Islam, bila mana berlaku tunggakan, lalu tuan-tuan katalah 5 bulan yang sama, kad tersebut dibatalkan oleh bank. Pada masa tersebut, bank tidak lagi boleh charge management lagi dah. Tidak boleh dia charge pengurusan sebab bank dah tak urus lagi dah. Sebab dah berhenti dah pengurusan tersebut. Maka apa yang bank boleh charge adalah hanya amount yang tertunggak bersama dengan dinamakan dalam syariah dinamakan sebagai gharamah. Iaitulah kita namakan sebagai late payment charge kepada bank. Dan late payment charge ini juga tuan-tuan, bank tidak boleh ambil semua. Bank hanya boleh ambil sedikit saja, iaitulah kita namakan money market rate. Lebihnya, bank kena bagi kepada charity. Ini berdasarkan kepada undang-undang syariah ataupun pengamalan muamalat dan yang dinyatakan yang diterima pakai oleh Badan Pengawasan Syariah. Ini di antara lebih kuranglah harap saya penjelasan ini jelas dalam membezakan kredit kad Islam dan kredit kad konvensional. Baik, Prof, kita sudah cukup jelas ya akan perbezaan di antara kad kredit Islamik maupun konvensional. Saya sebenarnya ada soalan lagi berkaitan dengan kad kredit ini. Selepas ini bersama dengan Prof, kita akan kembali lagi dalam program Tijarah. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam program Tijarah. Kita masih lagi bersama dengan Prof. Madya Aznan Hassan daripada UIA membincangkan tentang penggunaan kad kredit. Prof, sebentar tadi Prof telah menjelaskan perbezaan di antara kad kredit Islamik dan juga konvensional. Dan sekiranya ini mengenai hukum pula ya. Apakah sebenarnya hukum menggunakan kad kredit konvensional dan hukum menggunakan kad kredit Islamik, dan mengapakah kad kredit konvensional ini dilihat lebih popular penggunaannya berbanding dengan kad kredit Islamik, Prof? Apa hukum menggunakan kad kredit Islam dahululah ya? Hukumnya adalah harus sajalah. Kita tak katalah wajib guna, kita tak katalah sunat guna. Ianya hanya sekadar satu facilitator, sekadar suatu pemudah cara untuk kita membeli barang. Instead of ataupun kita nak bawa duit banyak dalam poket kita, kita bawa kad. Hukum dia ada sekadar harus pada saya, tidak lebih daripada itu. Bahkan jika sekiranya kita ni orang yang tidak berdisiplin, kita menggunakan kad ini dalam bentuk yang tidak berhemah, of course hukum tersebut boleh berubah. Kalau kita ni umpamanya orang yang kalau ada kad saja dia pergi beli barang, dia jadi yang orang kata apa, jadi night share, tak boleh nak kontrol diri dia. Pada masa tersebut mungkin dia boleh bertukar kepada makruh ataupun haram. Pada saya berdasarkan kepada hukum individu tersebut. Tetapi hukum kepada masyarakat secara umum, penggunaan kredit kad Islam adalah harus dibenarkan oleh syarak. Macam kita nak makan lah, nak makan ikan ke, nak makan ayam ke, apa ke, itu adalah terpulang kepada kita. Selagi mana tidak membawa mudarat kepada kita. Tapi kalau dia membawa mudarat, macam kredit kad ni juga, kita bukan orang jenis berdisiplin, maka dia boleh membawa kepada hukum-hukum yang lain. Tetapi penggunaan kredit kad konvensional, hukumnya adalah haram. Jelas di situ ya, hukum menggunakan kad kredit Islamik dan juga kad kredit konvensional ya. Dan Prof, berdasarkan laporan kajian Pantauan Ekonomi Malaysia pada Disember 2019, Bank Dunia menganggarkan sebanyak 60% daripada keseluruhan individu muflis di negara ini adalah daripada golongan muda berumur 25 hingga 44 tahun kerana tabiat berbelanja mereka ini melebihi pendapatan. Dan menurut pengasas serta perunding utama Hijrah Wealth Management Sdn Bhd, Puan Rohani Muhammad Syahir, terdapat 5 faktor yang menjadi punca utama anak muda muflis pada hari ini, dan salah satunya adalah penggunaan kad kredit. Nasihat Prof? Pada saya, macam saya kata tadi, kredit kad ni merupakan serampang dua mata. Kalaulah kita ni orang yang berdisiplin, kalau saya ulang sekali lagi ya, perkataan ni saya rasa minta dipaham dengan bentuk yang betul. Kalaulah kita ni orang yang berdisiplin, apa maksudnya? Yang pertama, kita berbelanja berdasarkan apa yang sepatutnya kita belanja pada bulan tersebut. Maknanya, kalau kita gaji 3,000 sebagai contohnya, dan target kita untuk kita belanja grocery kita 1,000 sebagai contohnya. Kemudian untuk kita belanja lain-lain lagi 500.
Mana kita gunakan kredit kad untuk 1,500 tu saja. Walaupun limit kita kredit tersebut 6,000 sebagai contohnya. Tapi kita menggunakan berdasarkan kepada apa yang perlu kita gunakan pada masa tersebut. Maknanya kredit kad ini hanya sekadar facilitator untuk kita bayar pembayaran kita. Instead of kita menggunakan bayar duit, bayar cash, kita menggunakan kredit kad. Kalaulah kita orang yang begitu dan kemudiannya dalam masa yang dibenarkan untuk kita membayar tu, kita membayar berdisiplin. Maknanya 21 hari lah, kita tak silap pun, tak kurang kita tak terlewat bayar pun. Kalau kita orang yang begitu, menggunakan kredit kad adalah perkara yang baik. Kenapa dia merupakan perkara yang baik? Pertama, dia mendisiplinkan diri kita supaya kita tak terlajak buat keluar duit belanja dan sebagainya sebab kita ada limit. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikatnya ada studi menunjukkan bahawasanya pengeluar barangan ini ada di kalangan mereka ketika mana mereka meletakkan price, meletakkan harga kepada barangan tersebut. Di antara faktor yang mereka letakkan ialah faktor charge kredit kad. Sebab kredit kad, setiap kali kita gunakan kredit kad tersebut, merchant akan di-charge juga oleh pengeluar kredit kad, Master ke, Visa ke. Jadi dia ada payment dekat situ. Jadi ada pengeluar-pengeluar ketika mana mengeluarkan produk mereka, mereka telah meletakkan itu sebagai harga. Jadi kalaulah kita tak guna kredit kad, makna sekarang ni kita telah membayar dengan harga yang lebih premium secara tak langsung. Dan juga kita memberi advantage kepada mereka yang telah mengeluarkan barangan tersebut dan faktorkan harga tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita menggunakan kredit kad, kita dapat point dan sebagainya. Itu juga kita boleh redeem dan membantu kita. Kalaulah kita orang yang berdisiplin, saya ulang sekali lagi. Kalaulah kita orang yang berdisiplin, yang mengukur baju berdasarkan badan sendiri, yang menggunakan kredit kad ini untuk pembelanjaan, bukan pinjaman. Menggunakan kredit kad adalah satu perkara yang baik. Namun, masalah yang berlaku ialah bila mana kita ini tidak menyedari kemampuan kita. Kita tengok orang mewah, kita pun nak mewah macam orang. Sedangkan kita tak ada kemampuan. Gaji kita 3,000. Kad limit kita, kad kredit kita limit 5,000. Maka kita beli 5,000. Of course, kita tak akan mampu bayar. Dan kita akan membawa diri kita terjerumus ke dalam perhutang. Betul. Jadi, pada saya, kalau jika sekiranya kita ni orang yang tidak boleh berdisiplin, saya menjadi penasihat bank. Orang kata, kenapa Dr. cakap macam ni tak membantu bank? Saya bukan hanya sekadar menasihat bank. Saya memberi nasihat kepada manusia umum secara masyarakat secara umum. Kalaulah kita ini orang yang tidak boleh berdisiplin, dan tendensi ataupun kecenderungan kita untuk berbelanja melebihi dari apa yang kita ada, saya mencadangkan kepada tuan-tuan, jangan ambil kredit kad langsung. Jadi kita kena ukur badan sendiri untuk kata boleh ataupun tidak boleh dalam keadaan tersebut. Wallahualam. Baik, terima kasih Prof. Dan dengan ini kita sudah pun menghampiri penghujung rancangan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Prof. Madya Dr. Aznan Hassan selaku pensyarah Institute of Islamic Banking and Finance Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan berdasarkan perkongsian Prof sebentar tadi, jelaslah bahawa kad kredit boleh digunakan sebagai alat pembayaran dalam melengkapkan urusan jual beli dengan membenarkan pengguna berbelanja terlebih dahulu sebelum membayar kembali mengikut kadar yang telah ditetapkan. Namun sebagai seorang Muslim, masyarakat dinasihatkan agar bijak menguruskan keuangan dengan mengutamakan keperluan dan mengelakkan diri daripada terbeban dengan hutang di masa akan datang. Elakkan budaya terbawa-bawa dan tidak mahu dipandang rendah serta sifat tidak berfikir panjang dengan memohon kad kredit yang akhirnya menyebabkan nama sendiri disenarai hitam akibat kegagalan membayar semula pinjaman dan hutang. Dan Al-Quran dan hadis telah memberikan gambaran yang amat dahsyat kepada penghutang yang culas dan sengaja mencari 1,001 alasan
daripada melunaskan hutang. Rasulullah SAW pernah bersabda, diampunkan semua dosa bagi orang mati terkorban syahid kecuali jika dia mempunyai hutang kepada manusia. Dan ini merupakan hadis daripada riwayat Muslim. Dan fikir-fikirkanlah. Dan sekian dahulu daripada saya, Hana Ismail, untuk malam ini. Kita bertemu lagi di minggu hadapan dalam Tijarah, program Cakna Kewangan Islam anda. Assalamualaikum dan selamat malam.